Hai, Assalamualaikum. Saya Dia Amni Mirza binti Hamizi daripada kelas 201. Saya akan menceritakan tentang sejarah Kesultanan Terengganu, muka surat 120 dan 121. Kesultanan Terengganu mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor ini diasaskan pada abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada Susur Galuh Bendahara Johor Riau. Terengganu merupakan wilayah naungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Johor Riau yang ke-11. Tun Zainal Abidin juga merupakan putera angkat Raja Patani yang digelar Nang Chayam Raja Kuning. Raja Patani telah menyediakan kelengkapan untuk menabalkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani, termasuklah beberapa orang tokoh agama seperti Khadi Wan Imam Mahmud dan juga Cik Buang. Antara alat kebesaran yang turut dibawa termasuklah keris diraja dan juga keris panjang Nang Chayam. Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Sultan Zainal Abidin I mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru, Kuala Berang. Wilayah Terengganu semasa diasaskan meliputi dari Kemamam hingga Besut. Keturunan Sultan Zainal Abidin I mewarisi tahta Terengganu hingga hari ini. Sultan Zainal Abidin III 1881 hingga 1918 merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur. Baginda terkenal sebagai Sultan yang membawa pemodenan Terengganu. Antara sumbangan penting baginda termasuklah pengubalan undang-undang tubuh, iaitu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itiqan Al-Mulk bi Ta'dil Al-Suluk. Baginda juga memperkemaskan sistem sukat dan timbang, menubuhkan mahkamah syariah dan menumbuhkan pasukan polis dan membina Istana Maziah, istana rasmi Kesultanan Terengganu hingga hari ini. Dan pada tajuk kedua ialah pada muka surat 182 dan 183. Sabah. Masyarakat di Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan berdasarkan lokasi tertentu. Masyarakat di kawasan pedalaman Sabah membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara satu kaum dan satu kaum yang lain. Di kawasan lembah sungai, pentadbiran kerajaan diketuai oleh wakil raja dan ketua bebas. 1. Kepimpinan kesukuan. Masyarakat pedalaman di Sabah telah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas daripada kawalan kuasa-kuasa luar. Hal ini boleh dilihat dalam kepimpinan kesukuan kaum Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai. Kaum Kadazan Dusun, Murut dan Orang Sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Kedua-dua kaum mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua. Bobo Himizan, Bobo Bulayan bagi kaum Kadazan Dusun dan Babalian bagi kaum Murut. Pula akan mengurus soal adat dan pantang larang. Kewujudan pertempatan di pedalaman Sabah telah membentuk kepimpinan kesukuan yang berasaskan kaum-kaum tertentu. Keterbukaan kawasan lembah sungai pula membawa kepada kemunculan 3 corak kepimpinan yang berbeza mengikut pengaruh Kesultanan Malaysia Brunei, Kesultanan Sulu dan Ketua Bebas. Kedua, kepimpinan lembah sungai. Kawasan lembah sungai di Sabah terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi Wakil Brunei, Wakil Sulu dan Ketua Bebas. Wakil Raja. Pengaruh dari Brunei dan Sulu di Sabah adalah menerusi wakil-wakil raja. Kuasa pemerintah wakil raja ini adalah dalam aspek kehakiman, menjaga keamanan dan kebajikan penduduk. Mereka juga akan mengutik cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Ketua Bebas. Pemimpin ini diketuai oleh seorang ketua bebas. Mereka ini mentadbir wilayah di muara sungai. Ketua-ketua bebas di Sabah terdiri daripada Syarif Osman menguasai kawasan Marudu dan Datuk Kerudung yang menguasai kawasan Tunku. Ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri. Mereka ini biasanya mempunyai pertalian dengan keluarga diraja sama ada dari Brunei, Sulu atau keturunan Arab Syarif. Penduduk di bawah pemerintahan mereka terdiri daripada pengikut mereka. Penduduk Sarawak dan Sabah sudah mempunyai pemerintahan tempatan yang muncul di kawasan sungai dan pedalaman. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk di kedua-dua kawasan ini mempunyai kesedaran dalam aspek kepimpinan dan bertanggungjawab menjaga hal ehwal kawasan serta kaumnya. Sekian sahaja daripada saya, Dia Amni Mirza binti Hamizi daripada kelas 201 tentang sejarah hari ini.